Ada lagi tak perkataan yang lebih mulia daripada perkataan mengajak orang kepada Allah? Wa amila salihan, dan mengajak orang kepada amal saleh. Ada lagi tak perkataan yang lebih baik daripada mengajak orang kepada Allah dan mengajak orang kepada amal saleh? Wa qala innani minal muslimin, dan sambil dia berkata, yakni baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, innani minal muslimin, sungguhnya aku adalah orang yang menyerah diri. Orang Islam, muslimin memanglah makna orang Islam, tapi asal perkataan aslam makna menyerah. Islam itu maknanya kita menyerah. Serah apa? Serah segala tubuh badan kita, fikiran kita, mata, telinga, segalanya serah kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi man nasara wa tabi'a wa la ma ba'. Kita akan baca Al-Quran daripada muka surat 480 dari surah Fussilat juzuk 24. Akhir-akhir juzuk 24 daripada ayat 33. Ayat 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. Sadaqallahul azim. Kita berhentikan itu, mungkin tak sempat nak habiskan tafsirnya. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Wa man ahsanu qawlan, siapa lagi yang lebih baik perkataan, mimman da'a, daripada orang yang menyeru ilallah, kepada Allah. Ada lagi tak perkataan yang lebih mulia daripada perkataan mengajak orang kepada Allah? Wa amila salihan, dan mengajak orang kepada amal saleh. Ada lagi tak perkataan yang lebih baik daripada mengajak orang kepada Allah dan mengajak orang kepada amal saleh? Wa qala innani minal muslimin, dan sambil dia berkata, yakni baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, innani minal muslimin, sungguhnya aku
adalah orang yang menyerah diri. Orang Islam, muslimin memanglah makna orang Islam. Tapi asal perkataan aslam makna menyerah. Islam itu maknanya kita menyerah. Serah apa? Serah segala tubuh badan kita, fikiran kita, mata, telinga, segalanya serah kepada Allah. Buat apa yang Allah suruh, Allah perintah, Allah larang, kita tinggal. Itu maknanya Islam. Muslim, orang yang menyerah diri kepada hukum hakam dan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Ayat ini sebagian ulama, Abdullah bin Abbas mengatakan, tujunya kepada baginda Nabi yang mengajak orang kepada Allah, mengajak orang kepada amal saleh, mengajak orang kepada kebaikan-kebaikan, dan melarang daripada kemungkaran juga mengajak kepada kebaikan. Kita larang orang daripada mungkar juga, itu dikira kita mengajak orang tu buat baik. Jangan buat benda ni haram, berarti kita juga mengajak dia kepada kebaikan. Wa amila salihan, dan sebahagian para sahabat Aisyah radhiyallahu anha dan Ikrimah mengatakan, ni rujukan tafsir Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Ikrimah bin Abu Jahal, Maula Ibn Abbas, ini semua rujukan tafsir. Nak faham macam mana, tengok sahabat ni kata apa. Ayat ni tuju pada siapa? Mereka mengatakan ayat ni tuju kepada tukang azan, khusus tukang azan. Kerana orang yang azan ini adalah orang yang mengajak kepada salat. Dia mengajak pada Allah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Dia mengajak kepada amal saleh. Malah para ulama mengatakan, kalau dalam sembahyang berjemaah ni, siapa pahalanya paling besar? Imam ke, Bilal ke, ataupun makmum saf pertama, saf kedua ke? Orang paling terkumpul banyak pahala kat dia adalah muazzin, tukang azan. Kenapa? Dia jadi sebab orang semua datang. Hayya 'ala salah, hayya 'ala salah. Dia jadi sebab orang datang sembahyang. Dia yang manggil orang sembahyang, maka dia pencetus kepada semua amal soleh ni, maka pahala dia lebih besar. Walaupun khilaf, sebagian mengatakan pahala imam kerana dia memimpin salat, tapi lebih ramai para ulama mengatakan tukang azan. Kerana Nabi kata tukang azan di akhirat nanti akan panjang tengkuknya. Bukan panjang tengkuk macam zirafah unta, huduh kan? Maksudnya panjang tengkuk glamour. Orang semua nampak, oh inilah tukang azan ni, Pak Bilal kita ni, kan? Dan Nabi doakan awal-awal sejak zaman Nabi lagi dah. Ya Allah, ampunlah dosa tukang azan dan beri petunjuk kepada tukang imam, tok imam. Bagi imam ni diberi petunjuk supaya dia mimpin orang ke jalan yang betul. Dan tukang azan berilah dia keampunan. Masya Allah, orang yang melaungkan azan dah dapat doa Nabi. Dah dapat doa Nabi. Yang penting keikhlasan. Dan semua amal mesti ada ikhlas lah. Kita sembahyang pun kena ada ikhlas, kita buat apa pun kena ada ikhlas. Dan adab-adab orang yang berkaitan dengan Pak Bilal lah pula kan. Adab orang yang azan. Jadi kadang-kadang di tempat lain, orang lain azan, orang lain qamat. Tak cantik. Sepatutnya menjadi hak tukang azan, dialah qamat. Malah kalau ada orang lain nak qamat, kena minta izin dengan dia dulu. Bilal, boleh tak saya qamat? Saya baru boleh qamat. Tak boleh main orang, lambat ni Bilal ni, aku qamat je lah, Allah Akbar. Kan? Tak sesuai, tak cantik. Kita merampas hak azan, hak muazzin, tukang azan. Dan orang yang mengajak kepada kebaikan ni, walaupun pada pandangan masyarakat dia kedudukan yang hina, tapi pada si Allah dia paling mulia. Siapa dia tukang azan Nabi? Sayyidina Bilal. Sehingga kita nama dia tu jadi jawatan. Ni Pak Bilal, ni Bilal, ni Bilal, jawatan Bilal. Asal nama dia Bilal ni nama, tapi kemuliaan dia kekal menjadi jawatan yang kekal sampai kiamat. Malah Sayyidina Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu anhu, dia bukan bangsawan keturunan Quraisy, orang Habasyah kulit hitam. Maksudnya masyarakat Arab tak pandang pun orang macam ni.
bekas hamba sahaya, kulit hitam, orang Habasyah, memang dipinggirkan masyarakat jahiliah, memang pandang standard ni, kasta-kasta. Tambah macam ni, dia sakit pun orang tak pergi ziarah, orang tak ambil tahu pun. Dia lapar pun orang tak ambil tahu pun, biarlah dia lapar. Lalu pun orang tak pandang. Tu pada masyarakat jahiliyah. Tapi bila datang Islam, Islam tak macam tu. Tak ada kluster-kluster. Tak ada kasta-kasta. Standard tu standard ni tak. Nabi kata, orang yang inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia, orang yang bertakwa. Tak kira bangsa, tak kira kulit warna, tak kira Arab dalam bukan Arab. Selagi dia kuat takwa, apa warna kulit pun, apa bangsa pun, tetap dialah yang paling mulia. Sayyidina Bilal bin Abi Rabah, daripada kulit hitam, bekas hamba pada Umayyah bin Khalaf, kena siksa teruk sehingga Nabi, dengan isyarat Nabi, Sayyidina Abu Bakar pergi tebus Bilal, bebas, merdekakan Bilal. Dengan asbab Sayyidina Abu Bakar merdekakan Bilal, Allah turun ayat Quran puji Abu Bakar. Dia merdekakan Bilal. Dia dah merdekakan 8 orang dah, hamba-hamba lain. Hamba lain yang tertindas, yang kena zalim, Abu Bakar dah beli banyak orang dah. 8-9 orang dah. Beli, merdekakan, bagi selamat dia orang. Tapi bila kena ke Bilal, yang terakhir, yang ke-9 ataupun yang ke-10, maka Allah turun ayat Quran puji Abu Bakar. Seolah isyarat bahawa Bilal menjadi orang yang kesayangan Nabi, orang yang menjadi disanjungi oleh Nabi kerana kemuliaan azan dia. Sehingga dia turun ayat dalam surah Wal-Laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqa adh-dhakara wal-untha inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa. Ni pujian pada Abu Bakar. Adapun orang yang suka memberi, derma, dan dia pula orang bertakwa, pemurah-pemurah, kaya, pemurah, bertakwa pula, Abu Bakar. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, dan dia jujur dengan janji Islamnya, dengan kalimah la ilaha illallah. Dia tunai sungguh hak la ilaha illallah. Maksudnya dia Islam yang jujur. Wa saddaqa bil husna fa saniyassiru lil yusra. Allah kata orang macam ni, Abu Bakar ni dan seangkatan dengannya, kami mudahkan dia kepada husna. Apa dia husna? Kata ulama, husna segala kebaikan. Mati dengan husnul khatimah, la ilaha illallah, masuk dalam kubur dapat tingkatan syurga yang paling tinggi, bangun di mahsyar, tempat yang paling mulia, timbangan semua mulia, baik sampai syurga yang termulia. Itu husna. Orang macam ni kami permudahkan jalan dia kepada husna. Walaupun ayat ni tuju pada Abu Bakar, tapi kata ulama bukan Abu Bakar seorang je boleh dapat tu. Siapa-siapa pun boleh dapat kalau dia buat seperti Abu Bakar. Apa yang buat Abu Bakar? Prihatin pada orang yang kena tindas, orang yang dizalimi, dia tolong walaupun korban duit dia, habis duit dia. Bayangkan Abu Bakar habis duit nak beli Bilal ni dengan harga yang terlalu mahal. Kira-kira kalau dia boleh beli Bilal ni macam 10 orang. Duit dia bayar Bilal seorang tu macam boleh beli 10 orang. Hamba dulu boleh dijual beli dengan nilai duit tu. Dia bawa uncang duit banyak kerana Nabi sedih Bilal kena siksa dengan Umayyah, letak batu ahad-ahad tu. Lepas tu Abu Bakar nampak Rasulullah sedih. Abu Bakar faham ni apa sebab ni, rupanya Bilal. Maka dia balik ambil duit emas uncang-uncang banyak, pergi kepada Umayyah. Wahai Umayyah, aku nak beli dia, nak beli Bilal. Bilal waktu tu dah tua. Biasa kalau hamba dah tua macam kita lah, maaf cakap lah, kalau kereta lama dah, kalau nak beli pun sekat 1,000, 2,000 itu je. Tak ada orang nak jual yang kereta lama-lama mungkin ratus ribu, kecuali antik kan. Ni manusia tak ada lah antiknya. Tapi maksudnya harga murah Haji Bilal tu. Tapi oleh kerana Umayyah yang tamak, dia tengok, oh ya bakar orang kaya, takkan nak jual murah, jual mahal. Tengok pula dia bawa uncang duit banyak, aku nak dengan harga semua duit yang kau bawa tu. Abu Bakar tak fikir panjang, nah ambil, bebaskan Bilal, merdekakan Bilal. Dah merdeka, Allah turun ayat kerana kemuliaan Abu Bakar, prihatin pada orang yang kena zalim, Allah dia menyelamatkan dan dia merdekakan. Sehingga keluarga Abu Bakar semua marah Abu Bakar,
Bapa dia Abu Quhafah sebelum Islam marah Abu Bakar. Bodohnya engkau, beli hamba yang murah dengan harga mahal. Lepas tu bebas macam tu je, merdeka macam tu je. Kotlah nak jual dengan mahal ke apa ke, dapatlah balik modal. Ni merdeka free je. Tak cerdik engkau. Marah pada Abu Bakar. Allah puji, biar Abu Bakar tak kisah orang marah, yang penting Rasulullah gembira bila dah merdeka. Rasulullah tenang, seronok. Betul, Bilal diangkat oleh Rasulullah menjadi tukang azan, sehingga bila disyariatkan azan di Madinah, ada seorang sahabat yang bermimpi tentang lafaz azan, Allah Akbar, syahadu la ilaha illallah, syahadu Allah, syahadu Rasulullah, sampai habis azan. Datang, ya Rasulullah, aku mimpi lafaz ni. Rasulullah kata, kau pergi ajar Bilal, pergi ajar ayat tu bagi susunan yang sama pada Bilal, suruh Bilal azan. Kerana Bilal terkenal suara yang sedap, merdu, dia pun laung azan. Di mana-mana Nabi pergi, Bilal ikut jadi tukang azan Nabi SAW. Sehingga ketika Nabi buka kota Mekah, pembukaan kota Mekah, tahun 8 Hijrah, dah masuk waktu zuhur, Nabi suruh Bilal azan dekat Kaabah. Dah selesailah, masuk berhala dah hancur Bilal. Tapi bukan di bawah, suruh Bilal panjat naik bumbung Kaabah, azan dia daripada atas. Ini satu kemuliaan hebat. Naik atas bumbung. Bilal orang tua, nak naik atas bumbung tu macam mana, tinggi, tak ada tangga zaman tu. Maka Rasulullah perintah, wahai Abu Bakar, wahai Umar, engkau jadi tangga Bilal. Tangga Bilal ni, bagi Bilal pijak bahu kanan, bahu kiri, dua orang sahabat ni jadi tangga. Tuan-tuan puan, Abu Bakar, Umar ni bangsawan, keturunan mulia, orang Quraisy yang dipandang tinggi. Tapi suruh hamba Habasyah ni pijak dia, Abu Bakar, Umar. Bukan nak hina Abu Bakar, Umar, tapi nak sebut mulianya, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Mana lagi perkataan yang lebih hebat, lebih mulia daripada orang mengajak orang pada kebaikan, iaitu azan. Azanlah lafaz yang paling mulia. Azanlah dakwah yang paling makbul. Saya ceramah sejam pun belum tentu makbul, tuan-tuan. Belum tentu makbulnya, kan? Tak tuan-tuan lena tak dengar pun, tak makbul juga, kan? Tapi tukang azan tak ada siapa lena waktu, maksudnya orang jaga dan datang ke ni dakwah yang makbul. Sebab tu muazzin di hari kiamat akan disanjung tinggi, sehingga disebut oleh Nabi tengkuk panjang, maksud glamour, semua orang kenal dia dan tahu kemuliaan dan kejayaannya. Wa amila salan, selain pada azan, lafaz lain pada azan, bolehlah kita ajak orang, jom pergi semayang, jom ni, jom buat baik. Benda tu pun dikira lafaz dakwah. Dakwah tak semestinya dengan ceramah, tuan-tuan. Dakwah tak semestinya orang ilmu, orang alim. Tak alim pun boleh dakwah. Dakwah tak semestinya dengan ceramah, dengan perbuatan, kelakuan kita pun dikira dakwah. Dakwah ada dua, dakwah bil qaul, satu lagi dakwah bil hal. Dakwah bil qaul yang dengan ceramah lah, ceramah ajak orang pam. Dakwah bil hal dengan tingkah laku dan adab kita. Oh, dia tengok, oh, orang ni baik betul lah, jiran aku baik betul lah, Pak Haji ni, Allah, hatinya mulia betul lah, minat nak ikut. Itu bil hal. Wa qala innani minal muslimin, sambil dia bertegas, aku orang menyerah diri sebulat-bulat pada Allah Ta'ala. Islam, orang Islam menyerah diri bulat-bulat kepada Allah. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati ahsan. Tak sama benda yang baik dengan benda yang tak baik, bersih dengan kotor, baik dengan jahat, tak sama. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Benda tu tak sama. Orang mengajak kepada kebaikan dengan orang yang mengajak kepada kejahatan, mana sama. Tak boleh nak disamakan, perbandingan yang terlalu jurang, yang sangat jauh. Tidak ada seorang yang lebih mulia di sisi Allah Ta'ala lebih daripada 3 sifat yang disebutkan dalam ayat ni. Yang pertama, orang suka mengajak kepada tauhid, kepada ketaatan, kepada ibadah dan sebagainya. Ini orang yang mulia.
Kan? Sebab tu orang yang banyak mengajak orang kepada kebaikan dengan lidah, maka Allah berkati cakap dia. Berkat cakap dia dengan nampak makbul doanya. Doanya mudah makbul. Kerana dia menggunakan untuk baik, untuk zikir dan sebagainya. Ni kalau mulut guna untuk bahasa longkang, bahasa keji, maki hamun, kotor, macam mana nak berkat? Benda kotor duk keluar dari sini. Kan? Benda najis. Ini nas umum, sama ada dia tukang azan pun termasuk dalam ni, ataupun dia bukan tukang azan, dia mengajak orang ataupun dia mengajar orang pun termasuk dalam ni perkataan yang mulia. Yang kedua, mengajak kepada amal soleh, iaitu dengan apa saja bentuk. Mengajar, mengajak, ajak, ajar, lain kan? Mengajar sembahyang macam ni, rukunnya gini. Boleh juga, baik juga. Jadi umum, luas amal soleh. Dan orang yang berprinsip dengan Islam. Ini 3 sifat mulia. Orang yang berprinsip, tak kena prinsip Islam, tak nak buat, tak nak ikut, sanggup tinggal walaupun tawaran besar, tapi bercanggah dengan Islam, tolak tepi. Dia ada prinsipnya, pegang pada jalan manhaj Islam yang sebenar. Ini payah ni, kita yang ni teruji. Bab nak ajak orang, semua mungkin boleh, jom pergi masjid, jom sembahyang, okey. Nak azan, semua boleh. Tapi nak jaga prinsip ni. Kadang-kadang datang tawaran under table, tawaran maksiat, tawaran ni terliur juga kita, gagal juga kita. Nak jaga prinsip ni lagi berat, lagi susah. Lebih-lebih lagi jaga prinsip yang berkaitan dengan sunnah baginda Nabi SAW. Okey. Sehingga Allah kata orang yang ada 3 sifat tu tak sama dengan orang yang tak ada 3 sifat ni. Jadi menunjukkan bahawa semua kita berpeluang ajak orang. Bukan hanya ustaz, bukannya Tok Imam, bukannya Tok Bilal je. Semua orang kena mengajak orang. Mengajak kepada kebaikan, amal saleh dan jaga prinsip Islam. Wala tastawil hasanah, orang ni orang baik. Tak sama dengan orang yang tak ada 3 benda ni. Maka dia orang yang tak baik. Tak mengajak orang, tak melarang orang, dan buat lebih kurang ada ketika dia sembahyang, ada ketika dia buat benda lain, abaikan solat, ada ketika dia ambil yang halal, ada ketika dia ambil yang haram. Tak ada prinsip, lompat sana lompat sini. Ini orang yang tak baik. Tak sama. Idfa' billati ya ahsan, dan kembalikanlah kejahatan yang ditujukan kepada kamu dengan cara yang baik. Ini tingkatan tasawuf yang sangat tinggi. Sifat yang lebih tinggi daripada 3 tadi, iaitu balas kejahatan orang dengan kebaikan. Masya Allah. Ini Rasulullah punya akhlak, sahabat Nabi punya akhlak. Rasulullah tak pernah balas dendam. Dia ni pernah buat jahat pada dia, tak pernah dia balas dendam. Abu Sufyan, banyaklah sahabat semua yang masuk Islam ni dulu jahat, menentang, maki hamun, lawan Nabi, keluarga Nabi, sahabat Nabi. Tapi bila masuk Islam, Nabi tak jentik sikit pun, tak marah sikit pun, terima mereka dengan baik, terlapang dadanya. Masya Allah. Jadi itulah akhlak, tolak kejahatan orang, balas kejahatan orang dengan kebaikan. Dia buat jahat kita, kita buat baik. Ini bukan senang, tuan. Ini tingkatan yang paling tinggi. Tapi yang paling minimum, paling rendah bagi kita orang Islam, cukuplah dengan orang tu buat jahat pada kita, kita diam. Ni pun susah juga. Cakap senang, tuan. Orang jahat pada kita, selalunya kita ni, nafsu kita ni memang jaga engkau, esok kau balas dendam. Kan? Selalunya macam tu. Hari ini dia besar, dia tindas kita. Esok dia jatuh, aku tinggi, jaga engkau. Kau dulu pernah buat pada aku macam ni, padan muka kau, aku buat balik. Selalunya orang macam tu. Apa faedah, tuan-tuan, kalau buat macam tu? Adakah betul? Tak ada betulnya, tak ada faedahnya. Malah merugikan kedua-dua pihak. Dia dah rugi sebab buat jahat kat kita, kita balas kejahatan, kita pun dapat dosa sama. Dia dosa 1000, kita dosa 1000. Kita kata fair lah. Tak fair, tuan. Kita yang rugi. Dosa dia 1000, bukan kita kena seksa. Tapi kerana kita dosa 1000, kita kena seksa. Dia seksa punya dia. Kan lebih baik kalau dia buat jahat, dosa dia katalah 1 juta kerana kejahatan tadi pada kita, kita sabar,
mungkin Allah tingkatkan pahala kita 1 juta juga. Tu dia. Tapi bukan senang lah, cakap senang kan. Nak menahan diri daripada maki hamun orang, kita tak balas dengan maki hamun, kita tahan diri. Itu kira paling minimum, paling lantai, masuk paling rendah. Yang paling tingginya, dia buat jahat, esok Assalamualaikum, apa khabar Jina, hadiah. Kan? Ini luar biasa, ni wali-wali Allah. Antaranya Imam Ali Zainal Abidin bin Husain, cicit Nabi SAW. Dia terkenal dengan orang yang membalas kejahatan orang dengan kebaikan. Satu ketika dia duduk dalam Raudah Nabi, Raudah Masjid Nabawi, tengah mengajar. Daripada pintu Babu Salam sana, orang tu masuk maki hamun, maki, kotor, benda tak elok lah cakap. Kau jahat, engkau gini. Dia diam, berhenti diam. Dia berhenti kuliah, diam. Sampai orang tu makin dekat, dah habis idea nak mengutuk. Tak ada dah apa nak cakap, tak tahu dah. Sebab Imam Ali Zainal Abidin tadi tak jawab. Biasa kalau jawab lagi best kan, kita lawan lagi banyak. Tapi dia mendiam. Dia menjadi kawan tu mati kutu. Habis idea. Tak tahu nak cakap apa. Dia kata dah habis dah. Dah. Dia perintah anak murid dia, tolong bungkuskan hadiah, bagi hadiah kat dia. Dia maki hamun, nak bagi hadiah kat dia. Orang tanya sebab apa? Sebab dia tolong aku. Tolong? Maki hamun tolong apa? Dia tolong dedahkan aib-aib aku, tolong dedahkan aku punya kekurangan, sehingga aku baru tahu aku tak ada benda ni, aku hina, aku tak baik, aku gini, sebab dia tolong bagi tahu. Jadi aku boleh baiki balik yang tak elok jadi baik. Oh, macam tu rupanya. Masya Allah, ini akhlaknya Rasulullah SAW. Sehingga orang kata, memang inilah Rasulullah. Maksudnya, inilah sifat Nabi yang ada pada Ali Zainal Abidin. Sifat Nabi ada kat dia. Nabi tak pernah balas orang dengan kejahatan. Walaupun orang tu buat jahat pada dia. Ini satu tingkatannya. Allah kata, idfa' billati wa Muhammad, engkau balas kejahatan orang dengan cara yang baik, benda yang baik. Kan? Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Sampai ke tahap Allah suruh engkau jaga akhlak baik. Sebab tu Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kalau kau nak tengok hukum hakam, cantik Quran tak cantik Quran, kau tengok Nabi Muhammad cukup. Tengok Nabi Muhammad, itulah Quran. Sebab segala peraturan, adab, akhlak dalam Quran ada pada praktikal Nabi Muhammad. Tengok Nabi Muhammad, itulah perintah Quran. Jadi Allah perintah apa dia? Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu, kalaulah ada di antara engkau dan orang tu permusuhan, orang tu musuh dengan kau, ka'annahu waliyyun hamim, buat dia macam kawan rapat. Masya Allah, lagi payah kita nak buat. Dia marah maki hamun kita, Allah suruh kita buat kawan rapat, baik dengan dia. Allahu Akbar, Masya Allah. Kan? Satu ketika Nabi diajak bergusti dengan Abu Rukanah. Mungkin kita pernah dengar cerita dulu. Abu Rukanah ni terkenal badan sasar, muka bengis, sehingga orang semua takut dengan Abu Rukanah. Badan dia besar, saiznya terlalu besar. Tak ada siapa boleh lawan tumbuk ni. Nak bersilat, nak bertumbuk, nak bergaduh, orang surrender. Rukanah tak mau, tak berani. Boleh patah tangan, boleh patah tengkok, tak berani. Sehingga anak ibu ayah di rumah, kalau nak takutkan si anak supaya masuk rumah cepat-cepat, malam ni macam kita kan, malam dah, masuk cepat, Abu Rukanah datang. Berlari semua masuk rumah. Punya takut dengan Abu Rukanah, dipanggil dengan Abu Rukanah. Dia ada talian jugalah daripada keluarga Quraisy ni dengan Nabi SAW. Satu ketika dia berada di satu wadi, Nabi daripada rumah, Nabi tahu dia ada satu tempat wadi, maksud di luar Madinah. Nabi terus keluar bersendirian, keluar menuju ke arah tu. Datang Abu Bakar, Umar, tanya Aisyah, ada Rasulullah? Rasulullah baru kerja keluar. Keluar ke mana? Keluar ke arah sana. Aku nampak sampai ke sana. Sana ada Abu Rukanah di sana tu. Nabi pergi buat apa? Bahayalah. Abu Rukanah ada sana. Rupanya dia orang bekerja nak pergi cari Nabi. Nabi dah balik.
Dia orang cerita, kenapa Rasulullah, ada apa peristiwa? Nabi cerita, tadi aku jumpa dengan Abu Rukanah. Terkejut dia orang, jumpa Abu Rukanah. Abu Rukanah ajak aku lawan tumbuk, lawan Gusti. Aku ajak dia pada Islam. Masuk Islam. Dia kata tak mau. Macam ni Muhammad. Abu Rukanah ajak, mai kita lawan tumbuk, lawan bersilat, lawan Gusti. Kalau kau menang, aku ikut engkau. Aku ikut engkau. Kalau kau menang dengan aku, confident boleh menang. Nabi kata, okey, boleh. Kan? Nabi kata, boleh, mari kita lawan. Kan? Sebelum tu Nabi datang dengan bagi salam. Maksudnya dengan ucapan yang baik, tanya khabar engkau dari mana, kau datang dari mana. Nabi dah kenal Abu Rukanah, cuma nak tahu dia duduk di luar Mekah sana tu, macam mana dia boleh sampai sini. Jadi Rukanah tak nak cakap banyak, main nak ajak lawan tumbuk. Nabi ajak dia Islam, ajak lawan tumbuk. Nabi kata boleh. Dan kalau boleh, bukan takat aku ikut engkau. Kalau kau menang Muhammad, bukan takat aku ikut agama engkau, tapi aku bagi lagi ni. Kebetulan dia jaga kambing, aku bagi 10 ekor kambing. Maaf saya, 10 ekor. Dalam hadis tu, 10 ekor kambing. Ambil, pilih engkau, pilih kambing yang mana cantik-cantik. Okey, Nabi kata boleh, main lawan. Nabi pun bersedia. Sedia, dia pun buat sembahan berhala dia lah. Abu Rukanah tak Islam. Nabi Muhammad pun doa pada Allah. Lawan, berdepan dua ini, terus Nabi pegang kunci dia, terus jatuhkan dia. Nabi pegang sekali, dia kaku, tak boleh buat apa, kedebum jatuh belakang, terlentang. Dan Nabi duduk atas perut dia. Duduk atas perut dia, dada dia kat sini. Maka Abu Rukanah heran. Macam mana ni, aku tak boleh bergerak langsung, engkau mudah jatuhkan. Maka dia kata, okey, cuk kan. Okey, aku kalah ni. Tak apalah, engkau dah dapat 10 ekor. Nabi kata, macam mana janji kau tadi? Nak ikut aku? Nanti. Kita lawan round tu. Kalau menang, aku ikut. Kau make lagi 10. Lawan lagi macam tu juga, Nabi tumbang dia. Heran dia, tak boleh bergerak. Sampai 3 kali, berulang 3 round. 3 round, dia ajak tumbuk dengan Nabi. Nabi jatuhkan dia 3 kali. Akhirnya dia kata, Muhammad, aku tak naklah Islam. Walaupun dia janji nak Islam ni, tak nak. Tapi engkau nak ambil kambing, kau pilih lah. 30, engkau menang dah 30 ekor, ambil lah mana pun. Nabi kata, aku tak perlu pun 30 ekor kambing tu. Aku nak kau masuk Islam je. Tapi dia tak nak juga, Nabi biarkanlah, lepaskan dia balik macam tu. Kan? Ini kekuatan baginda Nabi SAW. Dan Nabi tak pernah balas dendam pun. Walaupun Nabi mampu tundukkan dia, kot lah nak patah tengkok dia ke, karate ke, tak. Nabi buat macam kawan latihan, kawan rapat. Ini diajar oleh Allah SWT. Ka'annahu waliyun hamim. Ini tingkatan, kata ulama, tingkatan darajat akhlak yang sangat tinggi. Allahu Akbar. Jadikan musuh seumpama kawan rapat. Wa ma ahsanu hadhihi natijah. Inilah natijah kemuncak kebaikan Islam yang sangat tinggi. Musuh jadi kawan. Yatahawwalun nasul a'da awil husad ila asdiqa awil aqarib kal aqarib. Sanggup jadikan musuh ataupun orang yang dengki dengan kita, orang yang buat menyakiti kita, jadikan dia kawan, jadikan macam dia ni keluarga kita. Yasta'anu bihim indal mihnah, sehingga kalau dia perlu apa-apa kita tolong balik, bukan kita balas dendam. Ini yang dimaksudkan, kau jadikan dia waliyun hamim, kawan yang rapat. Bisababis syafaqah wal ihsan. Sehingga ada Yahudi, Nabi kenal si anak, kenal si bapa. Anak Yahudi, bapa dia Yahudi lah. Tapi anak Yahudi ni suka bermain-main dengan anak-anak orang Islam. Jadi bergaul dengan Nabi, Nabi suka melawak-lawak dengan budak-budak. Terdengar cerita bahawa si budak ni sakit, tak datang pagi tu main dengan budak-budak Islam lain. Tanya budak-budak Islam ni, mana si budak Yahudi ni? Oh, dia kat rumah sakit, tak datang. Nabi terus ajak sahabat, jom kita pergi ziarah dia. Padahal Yahudi ni jahat ni, si bapaknya tu jahat. Nabi ajak pergi ziarah si budak ni sakit. Pergi dalam rumah, terkejut si bapak. Selama ni dia marah, maksudnya dia duk racunkan si anak, jangan kawan dengan Muhammad, jangan buat baik dengan Muhammad, jangan baik dengan orang Muhammad. Dia duk racunkan anak dia.
Tapi anak dia tetap pergi main-main kawan-kawan. Bila anak dia sakit, Nabi datang ziarah. Kawan dia yang baik pun tak datang lagi. Nabi orang first datang ziarah. Sakit. Dan sakit anak tadi ni membawa pada kematian. Sambil Nabi datang ziarah pada budak tadi, budak tu terbaring. Seberang sana ada bapak dia. Nabi duduk seberang sini, belah kanan. Jadi budak tu tengok Nabi Muhammad datang, dia seronok, senyum, gembira. Nabi ajak dia, ya gulam, qul la ilaha illallah tuflihun. Wahai budak laki, ucaplah la ilaha illallah, kamu akan berjaya. Ucap la ilaha illallah. Dia tak berani cakap, abah dia ada sebelah, takut kena marah. Dia tengok muka ayah dia. Nabi panggil, ya gulam, budak. Kali kedua, ucap la ilaha illallah. Dia tengok ayah dia. Dia tak cakap apa. Nabi panggil ketiga, ya gulam, la ilaha illallah. Dia paling pada bapak dia kata, ati' Abul Qasim. Ikut cakap Abul Qasim. Abul Qasim tu panggilan Nabi Muhammad SAW. Ikutlah Abu Qasim tu. Barulah budak tu pun mengucap la ilaha illallah, mati. Dan Nabi mandikan dia, semahyangkan jenazah dia. Masih ada tempat tu. Saya berpeluang bawa, ada kawan yang pandai, dia bawa celah-celah, saya tak ingatlah celah-celah bangunan rumah-rumah orang. Ada satu bilik kecil, lebih kurang mihrab kita belakang je. Jadi dah batu buruk-buruk lah, batu roboh-roboh bangunan dah. Dikatakan di situ tempat Nabi sembahyang jenazah budak Yahudi ni. Kita pergi semayang, letak sejadah semayang tempat tu. Kenapa pula Nabi semayang tempat? Ada faedah apa baik semayang masjid Nabi? Tak. Kalau dari sudut hukum, memang masjid Nabi lebih mulia daripada segala masjid yang lain, kecuali Masjidil Haram. Dari sudut hukum. Tapi dari sudut cinta, dari sudut sayang, dari sudut ta'zim Nabi, mengagungkan Nabi SAW, kita nak ikut tang mana Nabi duduk, kita nak duduk. Tang mana Nabi berdiri, kita nak berdiri. Tang mana Nabi jalan, kita nak berjalan. Kalau tahu. Seperti Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anak Sayyidina Umar, bila ada Nabi wafat, dia sering pergi. Dia ingat Nabi pernah duduk atas bukit tu, dia pergi panjat duduk atas bukit tu. Nabi pernah semayang kat sana, dia pergi semayang kat situ. Malah dia pergi, dalam satu riwayat cerita, dia pergi ke satu masjid, nama masjid Bani Muawiyah. Zaman dulu nama Bani Muawiyah. Sekarang masjid itu telah nama apa? Nama Masjid Ijab. Masjid Ijabah. Masjid Ijabah. Ada lagi sekarang ni masjid tu. Belakang hotel-hotel. Masjid Nabawi, hotel-hotel apa ni, Hilton, belakang-belakang Masjid Nabawi tu, lintas jalan tu ada masjid kecil. Seberang tu, Masjid Ijabah. Tapi dia tak buka waktu semayang biasa, waktu lain. Kecuali dia semayang, ada imam semayang, lepas tu dia tutup pintu. Kita nak pergi semayang tak boleh ya. Dah kita semayang waktu di Masjid Nabawi. Jadi Sayyidina Abdullah bin Umar tadi datang ke tapak yang Nabi pernah semayang di situ. Dia sebelum dia semayang di situ, yang orang situ pada zaman awal Islam tu, dia orang buat kawasan masjid. Kawasan masjid. Kalau dulu kira jauh tu dengan Masjid Nabawi, kan. Jadi dia nak masuk semayang masjid, dia tanya dulu orang-orang tua di situ, Nabi dulu semayang kat mana? Kau ingat tak Nabi semayang kat mana? Kat penjuru ni ke, penjuru tu ke, kat sini ke, kat sana ke, dalam kawasan masjid tu. Orang pun heran, kenapa kau nak tahu? Aku nak pijak tempat kaki Nabi pijak, nak sujud dahiku tempat Nabi sujud. Sama macam tu. Kerana rindu dan ta'zim dan cintanya kepada Nabi SAW. Jadi apa nak sebutnya tadi, kita pergi masjid yang bangunan tu tapi orang Saudi tak abadikan, dia biar jadi sampah, longgok sampah aja. Sayangnya. Jadi kembali pada ayat Quran tadi, Allah suruh kita jadikan kawan ini, Masya Allah. Mudah-mudahan kita ada kekuatan lah untuk jadi akhlak yang baik macam ni, berbaik dengan orang yang buat baik pada kita, dan berbaik juga dengan orang yang buat jahat dengan kita. Payah nak buat. Tapi Masya Allah, siapa yang buat, dia akan bersama dengan level para sahabat, iaitu Sayyidina Abu Bakar tadi dan baginda Nabi SAW, kerana akhlak yang mulia. Ada orang tuan-tuan, dia masuk syurga bukan kerana semahyangnya banyak, bukan kerana puasanya banyak, dia buat yang fardu je, cukup-cukup makan yang kata. Tapi kerana akhlak dia yang mulia menyebabkan dia duduk selevel para anbiya, para nabi, siddiqin, syuhada. Kerana akhlak dia baik, kerana akhlak mulia, kan?
Akhlak mulia lah yang paling besar lagi memberat pahala. Wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha illa dhu hadzin azim. Dan sifat yang terpuji itu takkan jumpa kepada siapa, orang takkan boleh buat kecuali kepada orang yang betul-betul kuat sabarnya. Memang kan, kita je ni panas baran, payah nak buat baik pada orang buat jahat kita, payah. Kecuali orang yang kuat teguh ketabahan dan kesabarannya. Wa ma yulaqa illa dzu hadzin azim. Dan orang yang dapat untung besar, ini orang dia. Orang yang sanggup buat macam tu, dia untungnya besar, bersama levelnya para nabi, siddiqin, syuhada dan as-salihin. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun. Dan jika engkau dihasut oleh satu hasutan syaitan, maka hendaklah engkau minta perlindungan pada Allah. Syaitan duk hasut engkau, wih, apa lagi kau hantamlah balik. Dulu dia buat jahat kat kau, hari ni kau balas balik, hantam balik, pijak dia balik, jatuhkan dia, malukan dia, engkau ada peluang. Itu bisikan syaitan. Allah kata kalau kau dapat bisik syaitannya tu, minta, ya Allah, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, jauhkanlah dari syaitan. Yang kita sebenarnya idea jahat ni adalah bisikan iblis, syaitan. Halau syaitan tu supaya kita hilang idea jahat tadi ni. Biar datang idea yang baik, tak payahlah kau nak buat macam tu, kau carilah pahala, untung akhirat kau. Semayang tak banyak pun, ni nak buat jahat pula, tak payahlah. Semayang tak banyak, jadi kurang-kurangnya kau akhlak baik, tinggi juga darjat engkau dimuliakan oleh Allah, dapat pahala banyak, zu hadzin azim, dapat untung kejayaan yang banyak. Janganlah walah, tak payah. Tu datang malaikat pula dia bisik kita. Jadi minta perlindungan daripada Allah Ta'ala supaya kita dijauhkan daripada bisikan-bisikan jahat. Allahumma ja'alna minhum, mudah-mudahan Allah jadikan kita sehingga diajarkan oleh Nabi SAW. Idza qama ila salah, kalau kamu nak mendirikan solat, kadang-kadang solat kita terganggu kan, yang jadi Allah was-was dalam semayang. Mulakan masa berdiri itu baca a'udzubillahi as-samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Tak ingat payah agak baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, cukuplah. Daripada gangguan syaitan, daripada bisikan syaitan, daripada was-was syaitan, minta jauh daripada benda tu. Itu diajarkan oleh Nabi agar kita membaca doa dijauhkan kita daripada gangguan syaitan. Wallahu ta'ala alam. Sekadar itu, dan insya-Allah pada ayat 37 kita sambung akan datang. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واختنا بالحسنى وانت راض عنا في خير ولطف وعافيه برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ربنا اللهم ارزقنا اخلاقا حسنه يا اكرم الاكرمين. Ya Allah, kurniakanlah kami akhlak yang mulia, kurniakanlah kami akhlak yang mulia, kurniakanlah kami kesabaran yang tinggi, ketabahan yang tebal dalam mengharungi ujian di dalam kehidupan kami dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.